والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemerul Iman dalam kuliah duha hari ini 6 Rabiul Awal. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi kasihi Safu Takbiran Gemerul Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita di pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan keberkatan hari Jumaat yang barokah ini Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan kita pada pagi ini untuk sama-sama berada di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan perkara ini adalah satu perkara yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala memilih daripada kalangan hambanya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat, maka tanda yang paling awal yufaqihu fiddin, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman dan kefakihan agama kepada hamba tersebut. Jadi salah satu cara Allah nak berikan kita kefahaman agama sebelum diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat ni, iaitu Allah Ta'ala akan melorongkan kita untuk dapat duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi sama-samalah kita berdoa, bersangka baik dengan Allah dan berharaplah kepada Allah semoga pertemuan kita di dalam halaqah ilmu ini adalah salah satu daripada pilihan Allah Ta'ala kepada kita untuk diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang melimpah di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaflah untuk pagi ni mungkin menyebabkan ibu-ibu maraton lah daripada awal subuh tadi sehinggalah ke sekarang ni, dan macam agak tergesa-gesa jugalah, kesian kat ustaz tadi. Baru habis terus masuk ke kuliah ni, dan saya pula nak minta maaf lagi sekali, mungkin kuliah ni berakhir awal, mungkin dah lah start lambat, akhir awal pula, minta maaf lah banyak-banyak. Jadi ala kuliah, tak apa, yang pentingnya saya cuba mengisi dengan masa yang ada ni dengan sebaik-baiknya lah. Semoga ada manfaat yang kita boleh dapat dan kita boleh amalkan lah, insya-Allah. Okey, baik. Pertamanya iaitu kita tutup dulu kitab hadis kursi. Saya nak bawa kepada ibu-ibu iaitu berkaitan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iaitu melalui surah An-Nisa. Okey, pertama melalui surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-110. Okey, kita tengok. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Baik, apa perbincangan kita pagi ni? Perbincangan kita pagi ni adalah
perbincangan sempena hari Jumaat ni adalah berkaitan tentang pengampunan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengulangi sifatnya sebagai Tuhan At-Tawwab, penerima taubat, Tuhan Al-Ghafur, Maha Pengampun tu terlalu banyak, sangat banyak. Kita boleh kata bertaburan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita, dialah Tuhan yang Maha Pengampun dan dialah Tuhan yang Maha Penyayang, melebihi daripada seluruh sifat-sifat yang lain. Okay? Kita boleh tengok banyak tempat. Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Allah lah Tuhan yang Maha Penyayang. Bayangkan ada seorang pemerintah ataupun seorang raja yang terkenal dengan sifat pengampunan dia dan terkenal sebagai sifat pengasih dia. Bagaimana keadaan rakyat jelata dia? Semuanya rasa tentram, semuanya rasa tenang dan semuanya akan mencintai pemerintah tersebut. Terkenal dengan sifat sebagai seorang pemaaf dan sebagai seorang pengasih. Dan Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, pemaaf dan juga Tuhan yang Maha Pengasih. Banyak ayat-ayat daripada Al-Quran yang kita sedar ataupun tak sedar. Kita akan tengoklah Allah Ta'ala ni betul-betul pengasih. Baik. Yang pertama kita tengok melalui surah An-Nisa. Pada surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, iaitu ayat 110, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Pada ayat ni, saya rasa ibu-ibu yang selalu ikuti kuliah saya selalu sebutkan. Pertama, Allah Ta'ala menyebutkan perkataan ya'mal. Okay, ya'mal, iaitu dia datang daripada perkataan amala. Mungkin ibu-ibu yang pertama kali ikuti kuliah saya ni, mungkin tak tahulah. Tapi yang dah tahu, yang selalu dengar, dia akan faham. Perkataan ya'mal adalah datang daripada perkataan amala. Amala. Amala ni artinya mengerjakan. Sebab itu kita sebut amal saleh, mengerjakan amal saleh. Satu lagi perkataan, Allah selalu gunakan perkataan yaf'al daripada perkataan fa'ala. Fa'ala. Amala, fa'ala. Amala mengerjakan, fa'ala melakukan. Okay. Kalau di dalam istilah bahasa Melayu, perkataan mengerjakan dan melakukan ada beza tak ibu-ibu? Perkataan mengerjakan dan melakukan ada beza tak? Sama Ustaz. Sama kan? Kalau dalam bahasa Macam Melayu kita sama samalah. je. Tetapi di dalam bahasa apa? Siapa Macam tahu? sama je. Siapa? Macam sama je. Okey, tetapi Mengerjakan tu lebih berat Ustaz daripada melakukan. mengerjakan lebih berat daripada melakukan. Dalam bahasa Melayu lah. Saya tak pastilah dalam bahasa Melayu perkataan mengerjakan dan melakukan tu macam mana. Tapi kalau dari sudut kefahaman kita, samalah. Mengerjakan, melakukan hampir sama maksud dia. Tetapi di dalam bahasa Arab, perkataan ya'mal, mengerjakan, dan yaf'al, melakukan, ada perbezaan. Okay, sebab itu ada tempat Allah gunakan perkataan yaf'al daripada perkataan fa'ala. Orang kita sebut fa'il kan, fa'il. Orang Melayu sebut fi'il. Itu selalu kita dengar. Bezanya dekat sini, Allah Ta'ala gunakan perkataan ya'mal sebab perkataan ya'mal ni merujuk kepada sesuatu yang dilakukan dalam keadaan seseorang itu tahu kesan dia. Itu maksud mengerjakan. Dia buat satu perkara, dia tahu benda tu dosa ataupun pahala. Dia buat satu benda tu, dia tahu perkara tu betul atau salah. Dia buat satu perkara tu, dia tahu itu adalah ibadah atau adat. Maksudnya dia buat dalam keadaan dia sedar dan dia tahu. Itu ya'mal. Sebab itu amal saleh ni, Allah Ta'ala akan nilai, selalu Allah sebut dengan perkataan amal. Maksudnya kita buat dan kita tahu. Manakala yaf'al, fa'ala, iaitu melakukan sesuatu perkara yang boleh jadi kita buat, kita tak tahu. Saya buat ni saya tak tahu kesan dia, sama ada baik atau buruk. Ataupun yaf'al ni dia buat dalam keadaan spontan. Dia terbuat, itu perkataan yaf'al. Saya buat dalam keadaan spontan, saya tak sedar pun. Saya tak tahu pun, itu yaf'al. Okey. Apa saya nak sampaikan pada ibu-ibu? Kalau tengok pada ayat 110 ni, Allah nak cerita tentang sifat pengampunan dia. Jadi, pada awal ni Allah sebut perkataan ya'mal. Sebab apa?
Sebab Allah nak bagi tahu, orang yang melakukan dosa dalam keadaan dia sedar. Dia dalam keadaan dia sedar dia buat ni. Allah Ta'ala ni akan hisap manusia ni dengan adil. Apa yang manusia tak tahu, Allah maafkan. Kita buat satu benda kita tak tahu, Allah maafkan. Yang Allah hukum dan Allah nilai apabila kita buat satu benda, kita tahu benda tu baik atau buruk. Adil kan Allah kan? Dia tak kira kalau ada orang yang zalim, kamu tahu ke tak tahu ke, saya hukum awak. Tapi Allah Ta'ala, saya hanya menghukum apa yang awak buat dan awak tahu kesan buat tu. Apa yang awak tak tahu, saya maafkan. Okey, itu Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut perkataan ya'mal. Kedua, perkataan ya'mal ni Allah Ta'ala sebut dalam bentuk fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' yang bererti benda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Benda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Ertinya, siapa orang yang Allah nak maafkan ni? Iaitu orang yang sedang melakukan su'an, perkara-perkara yang jahat. Maksudnya peluang pengampunan Allah ni bukan pada orang yang saya dah bertaubat dah, saya dah ni, tak. Orang pengampunan Allah ni meluas dan terbuka pada sesiapa. Walaupun orang tu orang yang masih lagi ongoing proses melakukan kejahatan. Masih lagi. Tengah-tengah buat maksiat ni, peluang untuk taubat pada dia terbuka. Peluang untuk taubat pada dia terbuka. Sudahlah Allah ni maha adil, sekarang dia tunjukkan dia ni benar-benar maha pengampun. Okey? Sebab Allah Ta'ala sedang menyebutkan, bukan orang yang dulu melakukan maksiat, sekarang dah bertaubat, Allah sayang dia, Allah ampuni dia. Orang ni yang ada peluang. Tak. Orang yang sedang melakukan dosa dan maksiat, orang ni sentiasa berpeluang. Kita-kita ni lah masih lagi berterusan melakukan kesalahan ni, sentiasa berpeluang untuk bertaubat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, au yadhlim nafsah, ataupun orang yang menzalimi dirinya. Okey. Orang yang menzalimi dirinya, kalau tengok pada terjemahan yang saya share dekat skrin ni, iaitu disebut sebagai orang yang menganiaya dirinya dengan melakukan maksiat. Di dalam tafsir, perkataan yadhlim ni, orang yang menzalimi diri ni, dia ada dua. Sama ada orang yang melakukan maksiat ataupun orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa orang yang buat maksiat dan orang yang melakukan syirik ni dikategorikan sebagai orang yang zalim pada dirinya? Sebab apa? Pertama, sebab seorang hamba melakukan maksiat dan kesyirikan, sedikit pun Allah tak rugi. Sedikit pun Allah tak rugi. Dan tak luak pun kemuliaan, izzah dan kehebatan Allah Ta'ala. Tak luak pun. Okay. Yang luaknya, yang bermasalahnya, hamba tu. Yang ruginya, hamba tu. Yang menerima musibah, hamba tu. Di sisi Allah Ta'ala, Allah tak ada apa-apa pun. Tapi yang rugi adalah hamba tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kesyirikan, dialah zalim pada dirinya. Allah Ta'ala tak aniaya dia. Itu pertama. Kedua, kenapa Allah Ta'ala kata orang yang melakukan maksiat ni menzalimi diri sendiri? Sebab, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hidayah Allah ni ada 4. Okay, hidayah Allah ni ada 4. 4 hidayah. 2 daripadanya Allah Ta'ala berikan siap-siap. Lahir je kita, 2-2 ni Allah beri. Dan 2 lagi kita kena cari dan usahakan. Apa dia? Hidayah yang pertama disebut sebagai hidayah kauniyah, iaitu hidayah secara fitrah. Kita lahir je, kita tahu macam mana nak makan, kita tahu macam mana nak minum, kan? Kita tahu macam mana nak itu, nak ini, itu fitrah. Kan? Saya pernah sebut dulu, kalau seorang bayi yang baru tengah baring, kemudian dia meniarap, lalu dia duduk, lalu dia berdiri, berjalan, berlari, semuanya itu fitrah. Dan Allah berikan itu secara hidayah kauniyah. Okay? Hidayah kauniyah, ilmu ilham secara semula jadi fitrah. Kedua, Allah berikan hidayah melalui panca indera. Panca indera kita ni ada mata boleh lihat, ada dengar, ada telinga boleh dengar, ada hati boleh fahami, ada akal boleh berfikir. Itu hidayah, itu hidayah. 2 benda ni Allah berikan kepada manusia. Jadi manusia ni, kalau dia buat dosa, sebenarnya dia zalimi pada diri dia. Sebab dia tahu benda tu sebenarnya salah. Dia tahu sebenarnya benda tu buruk.
Dia tahu buat benda ni memberi kesan mudarat pada dia. Sebab itu Allah kata orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang zalim pada dirinya sendiri. Sebab Allah dah berikan akal, Allah dah berikan dia fitrah dan sebagainya. Dan dua lagi yang kita kena cari adalah hidayah tauhid, dan yang keduanya adalah hidayah ke syurga Allah Ta'ala. Dua ni kita kena usahakan. Dua Allah beri, dua Allah minta kita usahakan. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan dan maksiat adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab dia buat bukan dia tak tahu. Bahkan Allah Ta'ala telah berikan kepadanya iaitu panca indera untuk dia berfikir dan dia tahu sama ada benda maksiat yang dia buat itu adalah baik ataupun buruk. Okey, apa yang Allah Ta'ala sampaikan? Pada golongan-golongan ni yang melakukan maksiat, kejahatan ataupun yang melakukan dosa kesyirikan pada Allah, Allah Ta'ala beri peluang pada dia. Thumma yastaghfirillah. Kemudian mereka itu pun memohon pengampunan Allah Ta'ala. Orang-orang ni mohon pengampunan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Yajidillah. Pasti dia akan mendapati Allah itu Ghafurur Rahimah. Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Mengasihani. Maksudnya, peluang taubat terbuka. Banyak mana pun dosa yang dia buat, jahat mana pun dia, pengampunan Allah tetap terbuka untuk mereka. Bahkan mereka akan dapati Allah itu benar-benar Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Okey. Kalau ibu-ibu buat nota, perkataan Ghafur ni adalah Allah yang Maha Pengampun. Dan pengampunan Allah itu adalah berulang-ulang. Itu maksud Ghafur. Kita melakukan maksiat, Allah ampuni. Esok buat maksiat, bertaubat, Allah ampuni. Lusa melakukan maksiat, bertaubat, Allah ampuni. Sampai bila Allah Ta'ala ampunkan kita ni? Sampai bila-bila. Itu sifat Ghafur. Memberikan pengampunan berulang-ulang. Okay, berulang-ulang. Ghafur. Dan perkataan Ghafur ni adalah Allah memberikan pengampunan, hapuskan dosa kita, dan Allah juga akan tutup keaiban kita. Semua dosa yang kita telah lakukan dan diampuni oleh Allah, Allah Ta'ala tak akan bongkarkan sampai bila-bila. Itu adalah keaiban yang akan tertutup selama-lamanya. Okay? Sebab itu perkataan Ghafur, dia datang daripada perkataan Ghafara. Artinya menutup. Okay, sama je. Ghafur dengan Ghafar ni sama je. Okay? Ghafur dengan Ghafar ni sama je. Okay? Baik, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita tentang diri dia. Tuhan yang Maha Pengampun. Okay, Tuhan yang Maha Pengampun. Baik, sekarang ibu-ibu tengok kenapa Allah kata Yajidillah. Kamu akan dapati Allah ni pengampun dan Allah ni penyayang. Sama-sama kita renungkan. Pertama, setiap dosa yang kita lakukan, Allah tak hukum kita serta-merta. Dan itu adalah menunjukkan sifat Allah Maha Pengampun. Kalaulah orang yang kita gajikan, orang yang dia terhutang budi dengan kita, sekali dia melakukan pengkhianatan pada kita, pastinya lah kita akan jatuhkan hukuman. Tak pernah lagi lah manusia ni, bila ada orang tu buat salah laku, kejahatan di belakang dia dan dia tahu, tak apa, kita maafkan dia, kita tangguhkan 6 bulan. Tak apa, kita bayar gaji dia dulu. Walaupun dia dah khianat kita. Contohlah kita majikan kan, kita ada pekerja. Pekerja kita khianat kita. Kita kata tak apalah, bagi tempoh 6 bulan dulu. Tak pun setahun. Tak adalah, orang tak buat macam itulah. Kita terus akan lakukan hukuman tata tertib. Terus kita jatuhkan hukuman kepada pesalah serta-merta. Tapi Allah Ta'ala perhatikan, dosa yang kita lakukan bukan sedikit. Dosa yang kita lakukan tu berulang-ulang. Hari-hari kita lakukan. Tapi Allah tangguhkan. Di situlah kita akan dapati Yajidillaha Ghafura. Kita akan dapat Allah itu bersifat dengan sifat Maha Pengampun. Sebab dia tangguhkan hukuman. Setelah Allah tangguhkan hukuman, Allah datangkan pula ujian. Kan? Tengah-tengah kita bermaksiat, Allah datangkan ujian. Ujian ni bukan tanda Allah benci. Ujian ni adalah sebagai wake up call. Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai peringatan. Bila datangnya ujian, barulah kita kembali kepada Allah. Barulah kita menadah tangan, berdoa kepada Allah. Barulah kita ni belajar untuk mengingati dan meminta pada Allah. Sebab itu
ujian ini adalah sebagai wake up call. Allah Ta'ala cuba tarik perhatian kita untuk kembali kepada dia. Ketiga, apabila kita bertaubat, Allah Ta'ala benar-benar ampuni dosa kita. Okay? Allah Ta'ala ni benar-benar ampuni dosa kita. Setiap kali kita bertaubat, Allah ampuni. Dan satu hadis yang sahih, Nabi kata apa? Bila seorang hamba ni melakukan maksiat berulang-ulang, Allah Ta'ala ampuni dia juga adalah berulang-ulang. Sehingga Allah kata, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Sudahlah, kamu buatlah apa yang kamu nak lakukan, aku Tuhan yang tetap akan mengampuni dosa-dosa yang kamu lakukan. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia beri pengampunan bukan berpura-pura lah, bukan olok-olok. Sekali kita bertaubat, dia akan ampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Sedikit pun dia tak tinggal. Dia ampuni sungguh-sungguh. Okay. Kemudian setiap dosa yang kita lakukan, sudahlah Allah Ta'ala ni ampuni, bahkan Allah gantikan pula menjadi pahala. Okay. Sudahlah Allah Ta'ala ampuni dosa kita, lalu Allah Ta'ala gantikan menjadi pahala. Iaitu kalau ibu-ibu tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan. Saya dah baca. Saya semak. Okay, tengok pada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Ayat yang ke-70. Kita perhatikan Allah Ta'ala sebut. Okey. Kita lihat dekat sini Allah Ta'ala sebut. Okey, Allah Ta'ala sebut ayat sebelum tu ada ceritalah tentang azab-azab yang Allah timpakan. Lalu Allah berikan istisna, iaitu pengecualian. Kata Allah Ta'ala, macam mana dosa yang kamu buat pun, ayat-ayat sebelum tu ibu boleh tengoklah. Allah akan timpakan azab, musibah, siksaan pada orang yang melakukan maksiat. Bahkan Allah yudha'af. Kat sini Allah sebut yudha'af. Allah akan melipat gandakan azab. Okay. Tetapi Allah letakkan istisna, pengecualian. Illa, kecualilah man taba, siapa yang bertaubat pada Allah. Maksudnya walaupun dia buat dosa yang banyak sekalipun, sekali dia bertaubat, Allah tetap ampuni. Dia tidak ada macam satu perkara yang Allah Ta'ala, saya takkan ampunlah dosa awak, tak ada. Banyak mana pun dosa kita, Allah tetap ampuni. Sebab apa? Kan kita sebut Allahu Akbar. Allah itu Tuhan yang maha besar. Dosa kita besar mana pun, Allah tetap maha besar. Sebab itu kalau ibu-ibu pernah dengar, saya pernah sebut, ada manusia yang diceritakan oleh Nabi, dia telah bunuh 70,000 orang mukmin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kata Allah Ta'ala, si fulan ni dia telah bunuh 70,000 orang mukmin. 70,000, bukan 700, 70,000. Ramai dia bunuh. Lalu kata Allah, thumma lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kerana dia tak bertaubat, Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam dan api yang menyala-nyala. Pada ayat itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu kepada manusia, sekalipun dia dah bunuh 70,000 orang, Allah tetap ampuni dosa dia juga. Sebab Allah lagi besar daripada dosa yang dia buat. Kan Allah maha besar, tuan-tuan. Allah maha besar daripada maksiat yang seseorang tu buat. Walaupun dia dah bunuh 70,000 orang. Tetapi sebabkan dia tak bertaubat, thumma lam yatubu, lam yatubu, lam tu maksudnya tak bertaubat. Sebab dia tak taubatlah, Allah masuk dalam neraka. Kalau dia taubat, tetap Allah ampuni. Okey? Jadi kita kena ingat sampai bila. Besar mana pun dosa kita, Allah lagi maha besar. Tidak ada satu pun halangan dan tidak ada satu pun yang menjadi asbab Allah tak boleh ampuni kita. Sebab dia maha besar dan dia maha pengampun. Okey. Jadi Allah letakkan syarat. Siapa yang bertaubat? Dan Allah letakkan syarat, wa amana, dan siapa yang beriman, wa amila amalan salihah, dan siapa yang beramal salih. Ini syarat sebab ada orang yang bertaubat tapi dia tak beriman dan beramal. Saya bertaubat ni, lari atas api, saya nak
cucuk-cucuk badan, saya nak taubat ni, saya pukul-pukul badan pada sekian-sekian hari ni. Sebab apa? Sebab ini tanda saya nak minta pengampunan Tuhan. Itu bukan cara dia. Sebab orang yang Allah terima amal ni, taubat, beriman, beramal saleh. 3 benda ni syarat yang Allah Ta'ala sebutkan. Okay? Dia tak guna saya bertaubat ni tapi tak beriman, tak beramal. Saya beriman dan beramal tapi tak bertaubat pun tak boleh. Saya bertaubat dan beriman tapi tak beramal pun tak boleh. Sebab itu ada orang kata, saya balik haji ni, saya dah bertaubat dah dekat Mekah. Tapi dekat Malaysia tak tutup aurat, tak pakai tudung, apa lagi? Pukul isteri, zalimi hak orang lain, tak menjaga ibadah, tak puasa. Saya dah taubat dah. Tak boleh. Dia bertaubat, dia beriman, dia beramal saleh. Dia mesti beramal. Okay. Orang ni kata Allah Ta'ala apa dia? Faulaika, mereka semua tu yang melakukan benda-benda ni, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala akan gantikan sayyiatihim. Ibu-ibu perhatikan perkataan ni, sayyiatihim. Sayyiat ni adalah perkara-perkara kejahatan. Apa-apa kejahatan yang mereka lakukan, yubaddilullah, Allah akan gantikan menjadi apa? Hasanat, iaitu kebaikan. Nampak Allah Ta'ala ni tak pura-pura untuk ampuni dosa kita. Kita bertaubat, dia ampuni. Bahkan dia gantikan dosa bertukar menjadi pahala. Dosa bertukar menjadi pahala. Ini janji daripada Allah Ta'ala. Punyalah Allah Ta'ala ni kasih. Sebab itu disebut ayat tadi tu, yajidillaha ghafuran rahimah. Kalau kamu melakukan dosa, kemudian kamu mohon pengampunan Allah, kamu akan dapati Allah tu benar-benar maha pengampun dan maha mengasihani. Sebab apa? Kita akan tengok Allah Ta'ala betul-betul nak gantikan dosa bertukar menjadi pahala. Ayat ni adalah sebagai satu motivasi kepada kita untuk bertaubat kepada dia. Bukan untuk takut bertaubat. Itu zaman dulu. Kita baca mastika lah, kita baca majalah variasi lah. Apa lagi ibu-ibu dulu baca majalah dekat pejabat? Majalah apa? Jangan pergi Mekah. Nanti pergi Mekah nanti kita nampak balik dosa-dosa yang kita lakukan. Akhirnya orang takut nak bertaubat. Saya takutlah nanti saya nampak dosa-dosa saya. Dia tahu dia berdosa tapi dia takut nak bertaubat. Sebab kalau saya bertaubat, saya serah diri pada Tuhan, Tuhan akan hukum saya. Tuhan akan tunjukkan dosa-dosa saya. Akhirnya tak bertaubat. Itu kefahaman kita. Tapi bila kita faham agama yang sebenar, tidak. Allah Ta'ala sangat happy dengan taubat kita. Allah Ta'ala memang nak kita bertaubat kepada dia. Sebab apa? Bila kita bertaubat kepada dia, rupa-rupanya Allah gantikan dosa bertukar menjadi pahala. Inilah ayat dia. Okay, sebab itu Allah kata, wa kana Allahu ghafuran rahimah. Benarlah Allah itu Tuhan pengampun dan Tuhan penyayang. Saya bagi contoh macam ni ibu-ibu. Contoh ni saya selalu sebutlah kalau ibu-ibu ikuti kuliah saya. Kalaulah di Malaysia ni ada politrafik yang selalu buat kita kata apa hujung tahun kan, dia akan buat potongan 70% kepada orang yang dikenakan saman. Siapa yang dikenakan saman, serah diri pada sekian tempoh. Pada sekian tempoh ni serah diri, kita akan berikan potongan 70% daripada saman dia. Macam mana keadaan orang yang pergi serah diri tu? Ramai ke tak ramai ibu-ibu? Ramai ke tak ramai? Ramai lah kan. Orang beratur panjang. Sebab semua orang tahu. Inilah peluang untuk kita dapat potongan 70% daripada saman. Betul. Itu pun orang jadi teruja, beratur. Orang sanggup ambil cuti, saya nak bayar saman. 70% dapat potongan. Bayangkan. Kalaulah politrafik, ramai termasuk bonda. Bayangkan kalau politrafik kata apa? Siapa yang bayar saman, sekian tempoh ni, semua saman tu kami maafkan. Kami ampunkan, tak payah bayar saman. Bukan 70%, potongan 100%, tak payah bayar saman. Bahkan jumlah saman tu kami tukar jadi cash. Ada cashback pula. Deposit dekat akaun bank kita. Macam mana dia punya penyerahan diri tu? Macam mana orang nak pergi serah diri? Rasa-rasalah. Yang ada saman, mestilah pergi serah diri. Yang tak ada saman pun pergi beratur juga. Sebab masing-masing nak dapat cashback kan.
Oh, saya ada saman juga tuan. Dulu memang tak ada surat tapi saya pernah kena saman. Saya kena tahan polis. Polis kata saya kena saman RM300 tau. Dia buat-buat cerita pula dia kena saman. Sebab apa? Dia nak dapatkan cashback tu. Allah Ta'ala ni buat macam tu. Polis trafik tak buat macam tu. Allah Ta'ala buat macam tu. Kamu bertaubat, Allah gantikan dosa menjadi pahala. Orang yang bermaksiat sudah tentulah teruja. Teruja dia. Aku ni bukan sekadar dapat 24/7 peluang untuk taubat ni. Bukan sekadar ada peluang untuk diampunkan, bahkan digantikan jadi pahala. Orang yang tak melakukan maksiat pun teruja. Saya pun nak dapat juga. Serah dirilah, semua orang berserah diri. Sebab itu kita tengok bab istighfar dan pengampunan ni, Nabi yang maksum pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini adalah motivasi kepada kita yang Allah Ta'ala nak benar-benar memberikan pengampunan kepada kita. Okay? Sebab itu Allah Ta'ala sebut, siapa yang melakukan maksiat, lalu dia mohon pengampunan Allah, yajidillaha ghafurar rahim. Dia pasti akan dapati Allah tu benar Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Mengasihani. Itu motivasi kepada kita untuk bertaubat. Siapa yang angkat tangan tu? Nak tanya soalan ke? Silakanlah. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam, Kak. Bagaimana pula keadaannya bila seseorang ni dia sebelum dia buat salah, dia memang admit dia buat salah. Lepas tu dia make sure bila dia nak bertaubat tu dia cakaplah dia dengan sincere lah, dengan jujurnya dia minta ampun. Lepas tu dia akan buat lagi dan buat lagi. Memang itu proses dia selalu. Dia memang berancang akan buat dosa juga. Jadi dia termasuk dalam golongan ni juga ke? Okey. Baik. Contohnya scammer lah. Contohnya scammer lah. Okey, baik. Pertama, Allah Ta'ala sajalah yang tahu macam mana niat seseorang lah. Kalau dia memang rancang nak terus melakukan dosa, tak apalah, nanti kita taubat. Kat situ kita tahulah dia memang tak jujur lah dengan taubat dia tu. Dia okeylah, tak apalah, kita scam dia, hujung tahun kita pergi haji lah. Kita cuci dosa kita. Nanti kita buat dosa balik. Adakah dia termasuk dalam kategori ni? Taba wa amana wa amila amalan salihah. Dia bertaubat, dia beriman dan beramal salih. Sebab Allah Ta'ala tahu ni isi hati kita ni. Apa yang kita nak buat? Oh, saya nak maksiat, lalu saya nak taubat lah. Lalu saya nak buat balik maksiat lah. Allah Ta'ala tahu kan macam mana niat dia, keadaan dia. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, kalau setiap hamba ni datang untuk melakukan maksiat, lalu dia bertaubat, setiap kali itulah Allah Maha Pengampun. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Nabi cerita. Cuma kalau orang tu memang dia dah niat, saya nak buat jahat lalu saya taubat lah. Tapi lepas tu saya nak ulang lagi maksiat. Kat situ ada satu kes lain lah, berbezalah. Kita tahu Allah tu Tuhan yang Maha Adil. Okay? Kalau kita faham, kalau macam itu mudah lah. Itu kita merendah-rendahkan Allah Ta'ala ni. Seolah-olahnya, saya minta maaf sebab seolah-olahnya macam kefahaman kita ni, Allah ni mudah untuk diperbodohkan. Boleh faham tak? Seolah-olahnya macam mudah ni Allah diperbodohkan. Saya buat jahat, saya bertaubat, lalu saya nak buat jahat balik. Ingat Allah mudah-mudah ke kita nak perkotak-katik macam tu? Dia tahu isi hati kita dan dia akan balas setimpal dengan apa yang kita buat. Okay. Tetapi kalau kita tanya, kalau dia ni buat maksiat, lalu dia bertaubat, ikhlas, memang dia bertaubat ikhlas. Lalu dia buat maksiat lagi sekali. Dia tak boleh tahan, dia buat maksiat lagi sekali. Lalu dia bertaubat dan taubatnya betul-betul. Dia tak ada azam nak buat maksiat. Tapi lepas tu dia tergelincir buat maksiat balik. Lalu dia bertaubat. Allah ampun ke dosa saya ni? Jawapannya, ya, Allah ampuni. Okay. Dia berbeza dengan soalan daripada Kak Intan tadi. Kak Intan tadi tu memang dia dah plan. Saya buat maksiat, saya nak taubat. Lepas tu saya rancang nak buat maksiat balik lah. Itu kes lain. Tapi kalau ada sekian manusia, kita lah, saya lah, ada buat salah, lalu saya bertaubat, taubat sungguh-sungguh. Saya kata, saya memang tak nak buat dosa dah. Tapi kita manusia tetap akan kembali buat maksiat balik. Lalu saya akan kata, ya Allah, saya minta maaf lah, saya tak nak buat maksiat tapi saya terbuat. Saya taubat lagi sekali. Betul-betul taubat, saya tak nak buat dah maksiat. Esok lusa saya buat lagi sekali. Berterusan. Allah ni ampuni tak dosa saya? Jawapannya, ya, Allah Ta'ala ampuni. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim. Iaitu hadis yang Nabi sendiri sebut melalui firman Allah Ta'ala. Yang ini kita pernah bincang awal dahulu.
Ini kategori hadis kudusi. Yang mana Allah Ta'ala cerita, aznaba abdun zamban, hamba-ku datang melakukan maksiat. Dia dah buat maksiat. Lalu qala, hamba ni lepas dia bermaksiat, dia menyesal. Dia pun berdoa. Rabbi ghfirli zambi, ya Tuhanku, ampunlah dosaku. Allah pun Ta'ala kata apa? Aku ampuni dosa hamba-ku ni. Aku ampuni dosa hamba-ku ni. Yang buat maksiat, bertaubat, Allah ampuni. Lalu kata Allah Ta'ala, fa'ada. Lalu hamba ni kembali balik buat maksiat. Dia dah bertaubat dan diterima taubatnya, lalu dia buat balik maksiat. Ulang balik maksiat. Lepas dia bermaksiat, dia taubat lagi sekali. Ya Allah, ampunlah dosa saya minta maaf lah, saya tak nak buat. Tapi saya terbuat, saya terlanjur, saya minta maaf, saya mau taubat. Allah Ta'ala kata apa? Aku ampuni dosa dia, tetap ampuni. Lalu dia kembali balik buat maksiat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sebut 3 kali dia mengulangi maksiat yang sama. 3 kali dia bertaubat. Dan 3 kalilah Allah Ta'ala ampuni dosa dia. Sehingga Allah kata, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Udahlah, kamu buatlah apa yang kamu nak buat, aku tetap Tuhan yang mengampuni dosa kamu. Hadis ni masyhur. Hadis ni banyak disebutkan. Sebab nak tunjukkan Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat maha pengampun. Dan pengampunan Allah tu berulang-ulang. Allah tak pernah jemu untuk ampuni dosa hamba-hambanya. Okay? Ini salah satulah daripada Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang cakap macam ni tahu Ustaz. Tak apa, aku buat dosa. Nanti last-last aku bertaubat kepada Allah. Macam mana buat? Dia buat ya. Tapi dia kata dia niat di hati, dia akan bertaubat pada Allah nanti. Dia kata. Saya kata kat dia, nanti kau tak ada nak bertaubat kot, Allah ambil nyawa. Itulah takutnya macam tu lah kan Ustaz kan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Okay, untuk benda Nur Aini, betul. Ada orang macam tu. Tak apalah, saya ni last kali saya taubat lah. Last kali saya taubat. Benda tu tak semudah yang kita rancang. Okay, kita tak mudah. Sebab ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut hadis ni sahih. Ada orang sepanjang hayatnya dia beramal dengan amalan ahli syurga. Tapi matinya dia masuk ke dalam neraka Allah. Ada orang yang hidupnya sebagai amal ahli neraka. Tapi matinya itu dia masuk dalam syurga Allah. Terbalik. Benda tu pelik. Dia terbalik. Dekat sini ada banyak huraian dan dia boleh kita perincikan melalui kes-kes yang kita hadapi lah. Okay? Kita hadapi. Kenapa Nabi kata macam tu? Boleh jadi ada orang yang hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga. Tapi amalannya tak ikhlas. Boleh jadi. Amalannya tu berpura-pura. Amalan tu tak sepenuhnya kerana Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil dan dia tahu kita. Matinya kita tu walaupun kita beramal nampak macam ahli syurga, mati kufur. Matinya kufur. Ada orang nampak amalan macam ahli neraka. Tapi matinya ahli syurga. Dia mati tu sempat dia bertaubat. Sebab apa? Masa dia melakukan maksiat tu mungkin dia betul, ya Allah saya ni betul-betul nak bertaubat. Tapi saya tak boleh kawal perasaan saya. Contohlah. Dia memang menyesal. Tapi dia tak boleh lawan perasaan dia. Allah Ta'ala maha tahu lah. Allah Ta'ala maha tahu. Okay, Allah Ta'ala maha tahu. Betul lah, salah satu macam kisah abang-abang Nabi Yusuf AS kan. Dia pernah apa rancangan dia buat nak bunuh adik dia, tipu ayah dia, maki hamun ayah dia, macam-macam. Tapi akhirnya meninggalnya mereka sebagai orang yang beriman. Okay, sebab perjalanan hidup kita ni akan menjadi penentu kepada perakhiran kita. Tapi kalau kita dah awal-awal rancang, tak apa saya buat maksiat je, taklah apa benda, nanti mati saya taubat lah. Tak semudah itu. Saya bagi contoh macam ni Ibu. Bayangkan kalau kita dah bertahun-tahun buat maksiat. Tiba-tiba waktu kita dah tua dah hujung-hujung dah. Tiba-tiba kita nak bertaubat. Susah sebenarnya. Benda yang dah menjadi rutin, tiba-tiba kita nak tukar. Dia bukan benda yang sah. Itu dari sudut psikologi lah. Dari sudut pengampunan kita tak nafikan. Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh ampuni dosa kita. Tapi untuk orang yang dah lama buat maksiat tiba-tiba nak berubah, dia bukan benda senang. Nak buang tu susah, betul kan? Nak buang tu susah. Dia dah jadi habit. Dia dah jadi tabiat. Bahkan dia buat maksiat tu, orang-orang sekeliling dia mungkin orang-orang yang sentiasa mengajak dia kepada keburukan. Susah. Dia dah bergelumang, betul kan? Dia bergelumang. Kira istidraj pun ya jugalah kalau menyebabkan dia dah tak sedar kan. Seronok sangat dengan maksiat dia buat, saya dah tak ingat dah. Saya tak ingat kebaikan. Ingat senang ke dia nak bertukar menjadi tiba-tiba saya nak beristighfar, nak bertaubat. Dia bukan benda yang senang. Itu dari sudut psikologi kita lah. Okay? Itu dari sudut psikologi kita. Jadi janganlah kita
Tak apalah, saya bertaubat lah. Saya bermaksiat lah sekarang. Saya buat lah. Dah hari saya bertaubat. Oh, dia bukan perkara yang mudah. Okay? Dan Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha adil lah. Dia menilai kita, walaupun Nabi kata apa? Allah akan nilai penghujung kita bagaimana. Tapi penghujung tu adalah penentu kepada sepanjang hayat kita ni. Apa yang kita lakukan sepanjang hayat tu, begitulah saat kita kematian nanti. Kan? Kalau sepanjang hayatnya baik, mati baiklah. Sepanjang hayatnya buruk, buruklah. Cuma ada orang terbalik. Sepanjang hayat baik, mati buruk. Sebab mungkin sepanjang hayat yang dia buat baik tu, dia tak ikhlas. Dia tak jujur. Dia riak. Dia lakukan macam-macam. Allah maha adil. Itu kita beriman kepada Allah. Allah tu Tuhan yang maha adil. Okay? Jadi yang saya nak sampaikan sini, kalau kita betul-betul saya bermaksiat, saya menyesal dan saya memang bukan nak buat pun. Bukan sengaja. Tapi saya tak boleh kawal atas sifat kelemahan kita. Dan lepas kita bermaksiat, kita nak bertaubat. Allah ampuni ke? Ya, Allah ampuni. Allah ampuni. Okay? Allah tak pernah jemu untuk menerima taubat hamba dia. Okay, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ni dalam kategori hadis kudusi, iaitu Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam. Allah Ta'ala seru, wahai manusia, wahai Izzuddin, wahai siapalah, ibu-ibu yang dekat sini lah, disebut nama kita satu persatu. Allah kata apa? Innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya setiap kali kamu terus meminta kepadaku dan memohon kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika. Setiap kali itulah aku tetap akan ampuni dosa-dosa kamu. Selagi mana kita mohon pada dia, minta pada dia, selagi itu Allah ampuni dosa kita. Wala ubali, kata Allah. Dan setiap kali itulah aku tak pernah peduli pun. Dosa kamu banyak ke? Dosa kamu sedikit ke? Dosa kamu besar ke? Dosa kamu kecil ke? Aku tak pernah peduli. Tak pernah peduli pun. Aku akan ampuni. Sebab kita punya konsep kita fahami. Allah itu maha besar. Dia maha besar daripada segalanya. Walaupun kita rasa dosa saya berat lah. Dosa saya besar lah. Tak. Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Dan dia mampu untuk ampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itu kena kembali dan bertaubat kepada dia. Last kali ibu-ibu, saya minta maaf lah saya terpaksa awal ni sebab di tempat saya hujan ni. Ni kalau saya bergerak ni, confirm tak tahulah jam tak jam Jadi saya minta maaf. Saya kena berakhir awal lah ni. Okey. Baik, ala kulli hal, last kali ni kita tengok satu ayat daripada Al-Quran, iaitu melalui surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Kalau ibu-ibu yang semak Al-Quran, ada muka surat boleh share dekat komen tu bagi tahu dekat sahabat-sahabat kita muka surat berapa supaya sama-sama boleh semak Surah Az-Zumar, surah 39, terus pergi pada ayat 53. Muka surat berapa dalam Quran saya tak pastilah minta ibu-ibu tolong tinggalkan kat bawah Okay, ayat 53. Allah Ta'ala sebut. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kul, katakanlah wahai Muhammad. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada umat manusia ni. Bagi tahu wahai Muhammad pada seluruh manusia ni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Ta'ala kata, wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala seru kita. Dalam Quran ni banyak ayat an-nida, ayat seruan. Kenapa ada ayat seruan? Sebab Allah Ta'ala memanggil hambanya untuk kembali pada dia. Hampiri dia, dekati dia. Sebab asalnya manusia ni diciptakan oleh Allah adalah dekat dengan Allah. Tapi sebabkan dosa yang kita lakukan, menyebabkan kita jauh daripada Allah. Kasihnya Allah Ta'ala pada kita ni, Allah tak biarkan kita. Allah tak lepaskan kita. Tapi Allah Ta'ala tetap panggil kita. Marilah, kembalilah padaku, kembalilah padaku. Jadi Allah Ta'ala seru hamba-hamba dia. Siapa? Asrafu ala anfusihim. Hamba-hamba yang melampaui batas. Okay? Siapa yang melakukan dosa dan maksiat tu sebenarnya dia melampaui batas. Mata ni untuk lihat kebaikan, tapi mata ni melihat kejahatan. Maksudnya mata tu telah melampaui batas. Mata tu sepatutnya buat benda baik, tapi melampaui batas.
Okay, melihat kejahatan. Mulut ni sepatutnya sebut benda yang baik, tapi bila kita umpat orang lain, maksudnya mulut ni dah melampaui batas. Itu bukan kerja dia. Kerja mulut dia cakap benda yang baik. Dia diciptakan untuk sebut benda baik. Tapi kita sebut benda yang bukan-bukan. Allah kata mulut tu dah melampaui batas. Okay. Maka kata Allah Ta'ala, walaupun kamu dah melampaui batas, dah buat maksiat, buat kejahatan, la taqnatu min rahmatillah. Tolonglah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah kata, tolonglah jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sangat faham tentang makhluk yang dia ciptakan. Allah kenal kita. Manusia kalau tak makan, dia boleh hidup berminggu-minggu. Manusia kalau tak minum, dia boleh hidup berhari-hari. Manusia kalau dia tahan nafas dia, dia boleh hidup berminit-minit. Tapi manusia ni dia tak boleh hidup kalau dia putus asa. Dia tak boleh hidup kalau dia ni hilang harapan dalam kehidupan dia. Jadi Allah Ta'ala tahu keadaan kita, fitrah kita. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia sangat meminta kepada hamba dia, kalau kamu dah melakukan maksiat pun, tolong jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab rahmat Allah tu luas. Lebih luas daripada kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Okey, contoh kalau dosa dengan ibu ayah, macam mana Ustaz? Baik. Kalau kita ada masalah dengan manusia, termasuklah ibu ayah kita. Satu, kita bertaubat kepada Allah. Sebab berbuat baik pada ibu bapa ni satu perintah. Satu perintah. Wabil walidaini ihsana, Allah Ta'ala sebut. Iaitu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu memperhamba diri pada Allah dan jangan syirikkan aku. Wabil walidaini ihsana. Setelah perintah Allah, Allah perintahkan buat baik pada ibu bapa. Sebab itu Al-Imam Zahabi letakkan dosa terbesar selepas syirik adalah derhaka kepada ibu bapa. Okey. Jadinya kalau kita melakukan dosa pada ibu bapa, pertama taubat pada dia sebab itu perintah Allah. Kedua iaitu kita minta maaf dengan ibu bapa kita. Minta maaf pada mereka. Okey, sebab dosa manusia dengan manusia ni dia tak boleh diselesaikan melainkan kita kena jumpa dan minta maaf sesama kita. Itu cara dia lah. Salah satu daripada kita nak minta pengampunan kepada ibu bapa. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala sebab apa? Macam mana pun kamu buat maksiat, jangan kamu putus asa. Tolonglah, jangan putus asa. Sebab rahmat Allah tu luas. Lalu Allah Ta'ala sebut, innallaha yaghfirudz dzunub. Allah Ta'ala tu, kata Allah, dia Tuhan yang memberikan pengampunan jami'ah, semua dosa, semua. Apa dosa yang Allah tak ampunkan? Tak ada. Tak ada yang terkecuali. Semua Allah ampunkan, semuanya. Okey, itu satu jaminan. Semuanya. Tak ada apa yang kita rasa, tak adalah dosa saya besar lah, Allah tak ampuni. Kalau kita ada i'tiqad macam tu, seolah-olahnya Allah tu kecil daripada dosa kita. Apa dosa kita yang paling besar? Tak ada yang lagi besar. Allah itu lebih besar daripada segalanya. Innahu huwal ghafur. Dan disebut, diulang lagi sekali. Dia ni Tuhan yang berulang-ulang pengampunan dia. Ar-Rahim, dan dia tetap Tuhan yang maha mengasihani. Kasih dia. Mungkin kita kata, takkan Allah boleh buat macam tu? Allah kata, ya Allah boleh buat. Sebab dia kasih. Sebab dia kasih. Dia Ar-Rahim. Dia kasih. Sebab dia kasih lah dia boleh buat. Kalau dia tak kasih, dia tak boleh buat. Tapi sebab dia kasih. Sebab itu dia ulang. Ghafurur Rahim. Banyak dalil lagi dia sebut. Ada 3 dalil kat sini. Setiap kali tu Allah sebut Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Sebab dia maha pengampun dan dia juga maha mengasihani. Okey. Untuk Bonda Faridah, untuk hari ni, kita tak baca kitab. Kita hanya tengok pada dalil-dalil. Sebab kalau tengok pada kitab, hadis panjang hari ni. Tapi saya tak sentuh lah, takut tak sempat. Tak sempat nak selesaikan. Okey, walaupun syirik kepada Allah, ya. Kalau kita syirik kepada Allah, ya Allah ampuni. Cumanya dosa syirik yang Allah tak ampunkan tu kalau dia mati dalam kesyirikan. Dia mati syirik. Taubat. Yang itu Allah tak ampunkan. Tapi sepanjang hayat dia pernah syirik. Lalu dia bertaubat. Allah ampun tak? Ya, Allah ampunkan. Yang dosa tak diampuni tu, dia syirik dan mati tu tak bertaubat. Allah tak ampunkan. Okay? Allah tak ampunkan. Tapi kalau dia hidupnya melakukan syirik lalu bertaubat, Allah tetap ampuni. Okay? Wallahu a'lam. Saya minta maaf saya berhenti dekat sini. Dan saya minta maaf saya tak buka soalan lah. Kak Mira yang tanyalah, buka soalan. Minta maaf lah, saya nak kena berasa cepat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Hadis dan dari hari ini sebablah Ustaz
um, bila sebut pasal pengampunan Allah ni, walaupun hari-hari kita buat dosa, Allah tetap tutup aib kita, Allah tetap ampunkan kita. Menghambai Allah, kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita maraton dari subuh tadi, Masya Allah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz sikit je bahan kuliah petang ni. 5 petang 5 petang, bukan 5:15 petang, 5 petang bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan kitab Qalbun Salim, dan kuliah seterusnya nanti boleh rujuk di masing-masing. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul As. Semoga dipermudahkan untuk Ustaz dan kita semua hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.